jamaah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan kembali pengajian kita daripada kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Sayyidul Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Sila Puan Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 304. Nabi Musa AS berkata kepada Nabi Khidir AS, berilah aku nasihat. Lalu Nabi Khidir AS menjawab, hendaklah engkau itu tersenyum, janganlah engkau itu pemarah. Hendaklah engkau itu bermanfaat, janganlah engkau itu membawa mudarat. Cabutlah dirimu dan sifat keras kepala. Janganlah engkau pergi pada yang tidak perlu. Janganlah engkau tertawa pada yang tidak menakjubkan. Janganlah engkau memalukan orang-orang yang bersalah dengan kesalahan mereka. Menangislah di atas kesalahan engkau. Hal Ibnu Imran. Naam. Nasihat ini sebenarnya bukanlah nasihat dari sudut yang baginda Nabi Musa itu sebagai seorang nabi. Tapi ianya adalah nasihat yang ditujukan kepada umat baginda Nabi Musa tetapi melalui baginda Nabi Musa. Ini diperbincangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang manhajud dakwah. Manhaj di dalam berdakwah. Terkadang-kadang orang lain yang kita ajak berbicara tetapi tujuan daripada pembicaraan itu pihak lain. Itu biasa dalam manhaj dakwah. Jadi jangan pula kita paham yang Sayyidina Khidir memberi nasihat kepada baginda Nabi Musa pula. Sebab dia bercanggah dengan prinsip akidah. Di mana kedudukan para nabi dan rasul itu jauh lebih tinggi dibandingkan kedudukan para aulia. Dan memang tak akan pernah sebanding lah. Baginda Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul dan ulul azmi minar rusul. Adapun Sayyidina Khidir yang memberi nasihat dalam riwayat ini, para ulama masih berbeza pendapat. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa beliau itu bukan rasul walaupun ianya nabi. Nabi dan bukan rasul. Ada juga yang berpendapat yang Sayyidina Khidir bukan nabi dan rasul tapi abdun saleh, seorang wali. Macam itulah. Naam. Seorang lelaki berkata kepada Sayyidina Muhammad bin Kiram, berilah aku nasihat. Sayyidina Muhammad bin Kiram lalu menjawab, bersungguh-sungguhlah mencari keredaan Khalikmu. Menurut kadar kamu bersungguh-sungguh mencari keredaan dirimu sendiri. Seorang lelaki. Ini adalah nasihat untuk orang-orang awam. Masih lagi membandingkan antara mencari redha Allah dengan redha sendiri. Peringkat pertama lah itu. Adapun pada peringkat yang lebih tinggi lagi, maka kita tak boleh mencari sesuatu yang membuat kita redha. Tapi kita mencari perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala sahaja yang redha. Kita tak boleh memperturutkan hawa nafsu. Tapi pada peringkat pemula, orang awam bolehlah dia mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan selera dia. Selera hamba itulah. Maknanya masih ada dua matlamat dalam melakukan ibadat. Yang pertama adalah redha Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah keinginan dia. Adapun pada peringkat yang tertinggi, maka seseorang kena mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan kena menyalahi keinginan hawa nafsu dia. Nah, seorang lelaki berkata kepada Sayyidina Hamid Al-Lafah, berilah aku nasihat. Sayyidina Hamid Al-Lafah menjawab, buatlah bagi agama itu suatu sampul seperti sampulnya Al-Mashaf Al-Quran daripada dikotorkan oleh bahaya-bahaya. Lelaki tersebut bertanya, apakah sampul agama itu? Sayyidina Hamid Al-Lafah menjawab, meninggalkan mencari dunia selain yang tidak boleh tidak, meninggalkan banyak perkataan selain pada yang tidak boleh tidak, meninggalkan bercampur baur dengan manusia selain apa pada yang tidak boleh tidak. Nah, itulah sampul daripada agama, maksudnya perhiasan kepada agama kita. Menjauhkan segala perkara yang tak ada kena mengena dengan agama dan juga membuang keinginan kepada dunia dalam hati kita. Jadi agama ini bukan setakat ibadah zahir yang selalu kita faham. Salat,
rukuk dia, sujud dia, bukan setakat itu. Tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai daripada ibadah itu, ataupun kesan-kesan daripada ibadah yang kita lakukan. Contoh misal ibadah sholat. Apa hakikat daripada ibadah sholat? Hakikat ibadah sholat adalah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa kesan daripada sholat? Kesan dia adalah wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemampuan sholat yang menegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Itu yang perlu kita cari itu. Sholat yang boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Bukan setakat sholat. Jadi jangan berhenti pada kisyr. Kisyr itu maknanya dia kulit ataupun sampul. Walaupun perlu kepada sampul, perlu kepada kulit, perlu kepada zahir. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan zahir, melainkan apa yang tertanam di dalam jiwa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai rupa kamu, tidak menilai jasad kamu, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kamu. Seperti itu juga lah ibadah. Ibadah ada jasad, ada ruh. Jasad ibadah itu syariat. Apa yang nampak oleh mata kasar kita dipanggil jasad ibadah. Sama ada sholat, puasa, zakat, haji. Kita pergi ke Makkah untuk berhaji. Kepergian kita ke sana dengan jasad kita itu syariat. Itu jasad ibadah. Hakikat dia adalah al-fana'u fillah. Fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengingatinya. Dan di antara ruh kepada ibadah adalah ikhlasun niyah. Menerusi hikmah yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala di dalam hikam beliau, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal ibadah itu adalah suwarun qa'imah, jasad, bungkus. Ya, seumpama tubuh badan yang berdiri. Wa arwahuha, dan ruh dia, nilai dia, hakikat dia, wujudu sirril ikhlasi fiha. Kewujudan rahasia keikhlasan di dalam amal. Kalau tak ada ikhlas, tak ada khusyuk, demikian juga tak ada khudu, seperti mana yang kita dah daurahkan hari itu kan, salat khusyuk dan khudu itu. Lalu kemudian tidak ada fana, maka salat itu sia-sia. Salat itu tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah nanti di akhirat akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana manusia membuang sampah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kan dalam Al-Qur'an. Akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seumpama kita membuang sampah. Seperti itulah ibadah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan juga tidak ada khusyuk serta al-fana'u fillah di dalamnya. Jadi khusyuk, ikhlas, fana kepada Allah, itulah hakikat daripada ibadah yang perlu kita cari. Semua ibadah macam itulah. Bukan setakat sholat aja. Sholat, puasa, zakat, berhaji, baca Quran, semua kena ada benda-benda. Kalau tak wujud, ibadah itu akan sia-sia lah. Akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana kita membuang sampah. Menerusi firman Allah tadi itu kan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jadi jangan fokus kepada syariat sahaja. Jangan fokus hanya setakat kepada kulit-kulit ibadah sahaja. Jangan fokus kepada sampul-sampul saja. Kita kena pergi kepada hakikat dia. Samalah bila mana kita bagi sampul ke orang tapi tak ada isi dia. Orang akan marah lah. Takkanlah dia nak terima. Sebab sampul tak ada duit. Ya. Dia kena ada duit sekali, lalu kemudian cantik dengan sampul dia. Sampul cantik, lalu kemudian isi dia 1 juta ringgit misal. Wah, itu mantap.
Tapi kalau setakat sampul jiran cantik tapi isi tak wujud, kosong je. Nak buat apa sampul? Yang berharga daripada hadiah itu bukan sampulnya, tapi isinya. Sampul itu hanya setakat dia perhiasan zahir saja. Seperti itu juga lah diri kita. Yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kerohanian kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala di dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Wa ma yahtaju ilaihi al-abrar. Cantik sangat kitab. Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar wa ma yahtaju ilaihi al-abrar. Di dalam kitab itu Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan tentang hakikat ibadah dan juga menjelaskan tentang ramai manusia yang tergelincir dan tertipu oleh zahir ibadah dia. Sehingga yang dia kira setiap hari, yang dia hitung setiap hari hanya setakat bungkus-bungkus tanpa isi. Dah berapa zikir saya, berapa sholat saya, berapa bacaan Quran saya. Tapi tak ada isi pun, nak buat apa? Tak berfaedah lah kan. Dan ibadah itu akan membawa hati kita untuk semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala ketika mana jiwa kita telah memiliki tiflul ma'ani nama dia. Masya Allah. Satu istilah yang tidak dipakai oleh para ulama lain. Istilah yang khas digunakan pakai oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tiflul ma'ani. Tifl maknanya budak kecil, baby. Al-ma'ani maknanya makna. Makna baby, makna baby. Bukan baby dalam bentuk dalam bentuk rupa manusia, tapi tiflun di situ adalah menjelaskan tentang hakikat ketuhanan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hakikat kehambaan, dalam hakikat insan. Dipanggil tiflul ma'ani. Ramai di antara kita yang tidak memiliki tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu kata beliau adalah ruh kepada ruh kita. Jadi di dalam ruh itu ada ruh lagi yang lebih halus. Itulah tiflul ma'ani. Hakikat daripada hakikat. Bila mana seseorang telah sampai dan meraih tiflul ma'ani dia, setiap manusia ada tiflul ma'ani dia. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terpulang kepada manusia itulah. Dia pergi nak cari ataupun meraih tiflul ma'ani dia ataupun dia diam je, terpulang kepada kita. Jadi kata beliau yang kita cari dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah redha Allah Subhanahu wa taala dan hadiah yang Allah akan bagi setelah kita bermujahadah adalah kita kembali kepada tiflul ma'ani kita. Itu yang kita kena cari, tiflul ma'ani. Itu istilah yang digunakan pakai oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang saya tak pernah lagi jumpa istilah itu digunakan pakai oleh orang lain. Cantik sangat istilah beliau. Ya, tiflul ma'ani. Nah, itu yang kita carilah, tiflul ma'ani kita. Nah, kita kena soal diri kita setiap hari. Dah jumpa tiflul ma'ani kita ke belum? Tiflul ma'ani itu adalah sirrul asrar ataupun ruhul arwah. Rahasia kepada rahasia ataupun inti ruh kepada ruh. Semua orang boleh sampai ke tempat itu dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kata beliau dan juga bermujahadah dengan syariat, tentu mesti dengan syariat. Lalu kemudian dia kena ada guru mursyidin arifin yurshiduhu ilaih. Seorang guru yang arif, mursyid yang membawa dia untuk menjumpai dan juga mengambil dan membawa kembali tiflul ma'ani dia. Paham ke para jamaah sekalian? Paham, Ustaz, paham. Cari tiflul ma'ani itu. Jangan cari duit je. Cari juga duit. Ya kan? Tapi yang terpenting tuh tiflul ma'ani kita lah. Nah, kalau tiflul ma'ani nih kita tak raih, kata beliau, radhiyallahu ta'ala, tauhid kita tidak akan sempurna. Iman kita tidak akan sempurna. Mahabbah kita, hakikat kita, ma'rifat kepada Allah. Tiflul ma'ani. Habis
dalam madrasah Syazuliyah, apa maksud daripada tiflul ma'ani? Tiflul ma'ani itu adalah sama aja sebenarnya, ma'rifatullah atau musyahadah. Tiflul ma'ani itu adalah hadiah rasa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada diri kita ketika kita bermusyahadah. Tapi istilah dia yang berbeda. Beliau memakai istilah tiflul ma'ani, kita pula memakai istilah musyahadah. Ataupun ya ma'rifat dan hakikat, sama aja sebenarnya maksudnya. Tapi istilah dia yang berbeda. Nah, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Adapun kemudian maka takutlah dan apa yang ditakutkan oleh Allah. Berhati-hatilah daripada apa yang disuruh berhati-hati oleh Allah. Dan ambillah dari apa yang dalam dua tangan engkau untuk apa yang di hadapan engkau. Maka ketika mati akan datang kepada engkau berita yang yakin. Wassalam. nah, nasihat yang luar biasa, ringkas dan juga penuh dengan makna. Ini sebenarnya terambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu siapkan untuk hari esokmu, maksudnya hari akhirat. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita kembali bertakwa kepada Allah. Itu masuk daripada surat Sayyidina Hasan Al-Basri kepada Khalifah, ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi. Nasihat takwa kepada Allah. Dan nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah nasihat azaliyah, kata para ulama. Nasihat yang memang turun-temurun telah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, sampailah berakhir pada wasiat yang juga disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kamu dan juga ke atas diri kamu, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad SAW, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah al-wasiyatul azaliyah, kata para ulama. Wasiat yang bersifat azali, bukan ajaran baru yang disampaikan oleh baginda, tapi ianya adalah ajaran yang memang secara turun-temurun disampaikan mulai daripada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kepada baginda Nabi Adam, dari baginda Nabi Adam kepada keturunan-keturunan baginda sampailah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kepada kesempurnaan tiflul ma'ani. Istilah baru yang kita belajar, tiflul ma'ani. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, meminta kepada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu supaya menasihatinya. Lalu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu membalas surat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. Adapun kemudian maka sesungguhnya huru-hara yang terbesar dan hal keadaan yang sangat tidak baik ialah yang di hadapan engkau. Dan tidak boleh tidak bagi engkau daripada menyaksikannya yang demikian. Ada kalanya dengan mendapat kelepasan dan ada kalanya dengan kebinasaan. Dan ketahuilah bahawa orang yang mengadakan perhitungan terhadap dirinya sendiri, nescaya ia beruntung. Dan orang yang lengah daripadanya, nescaya ia merugi. Dan siapa yang memperhatikan kepada akibat sesuatu, nescaya ia lepas dari bahaya. Siapa yang menuruti hawa nafsunya, nescaya ia sesat. Siapa yang penyantun, nescaya memperoleh. Siapa yang takut, nescaya mendapat keamanan. Siapa yang merasa aman, nescaya dapat mengambil ibarat. Siapa yang dapat mengambil ibarat, nescaya dapat melihat dengan mata hati. Siapa yang dapat melihat dengan mata hati, nescaya dapat memahami. Dan siapa yang dapat memahami, nescaya mengetahui. Maka apabila engkau tergelincir, lalu kembalilah. Apabila engkau menyesal, maka cabutlah dari perbuatan itu. Apabila engkau tidak tahu, maka bertanyalah. Dan apabila engkau marah, maka tahanlah. Masya Allah. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan manhajut tarbiyah.
metodologi dalam pentarbiyahan kerohanian yang beliau pakai. Dimulakan dengan khauf, ya, dimulakan dengan taubat, khauf, ya. Lalu kemudian muhasabah, seperti mana yang beliau susunkan tadi. Ini adalah ciri khas ataupun keistimewaan daripada manhaj Sayyidil Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala di dalam pentarbiyahan, mendidik ruhani yang beliau sampaikan kepada Sayyidil Imam Khalifatul Muslimin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Coba kita tengok kerjasama ataupun hubungan rapat antara ulama dan umara, antara guru mursyid dan murid dia, yang mana murid dia sebagai khalifah ketika itu. Luar biasa kan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai murid kepada Sayyidil Imam Hasan Al-Basri. Walaupun beliau telah dilantik sebagai khalifah, tetap juga menjaga adab kepada gurunya. Nah, ini yang perlu kita belajar lah. Terkadang kita ini kalau udah berjaya, udah ada jawatan, ada pangkat dan lain sebagainya, kita memandang kepada guru itu seumpama seorang pembantu yang telah habis masa kontrak kerja kepada kita. Jarang orang yang mampu untuk tetap menghormati dan memuliakan guru dia ketika mana dia telah sampai kepada kemuncak keberjayaan dalam apapun pekerjaan, seperti mana dia menghormati guru dia ketika mana masih lagi berstatus sebagai seorang pelajar. Tak ramai orang boleh, tapi ada aja orang boleh buat. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah murid rapat kepada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala sebelum beliau dilantik sebagai khalifah, sebagai murid dan juga kawan rapat. Dan rupanya setelah beliau dilantik sebagai khalifah, beliau tetap menjaga adab dan tidak berubah sedikit pun kepada gurunya. Malah yang mula-mula dihubungi dan diminta doa untuknya adalah Sayyidil Imam Hasan Al-Basri. Sejurus selepas beliau dilantik sebagai khalifah, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mencari-cari keberadaan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Cari-cari tak jumpa. Ulama yang lain dah jumpa dah, beliau aja yang tak jumpa. Lalu kemudian dibuatlah satu surat, lalu kemudian dihantar melalui kaki tangan kerajaan, melalui pengawal khalifah ketika itu untuk mencari tahu di manakah keberadaan Sayyidina Hasan Al-Basri. Rupanya Sayyidina Hasan Al-Basri pun memang menyembunyikan diri, tak nak mengambil apa-apa kepentingan daripada murid dia yang baru dilantik sebagai seorang khalifah. Masya Allah, akhlak seorang guru luar biasa. Beliau menjauh, pergi ke pelosok-pelosok kampung, berdakwah, mentarbiyah. Tapi yang berlaku di zaman kita sekarang, kalau murid kita dilantik sebagai menteri ke sebagai guru ini terkadang-kadang sajalah bagi nampak muka juga sekali. Tunjuk muka lah istilah kita. Kita cerita kepada orang, tahu tak tuh yang jadi menteri itu, yang jadi presiden itu anak murid saya. Saya yang ajar dia abatasa, saya yang ajar dia iqra, saya yang ajar dia fardu ain. Nah, ini guru tak malu, guru tak memiliki sifat malu itu. Tidak ada maruah dia. Tapi kalau dia cakap macam itu setakat bergurau aja, bukan nak memasyhurkan diri, tak ada masalah. Sayyidil Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala menyembunyikan diri. Setelah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, beliau pergi ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, pergi mengajar dan mentarbiyah, tak nak jumpa dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Diutuslah beberapa orang pengawal daripada istana untuk mencari. Cari dah puas, dah cari ke sana kemari, tak jumpa. Lalu kemudian jumpalah di masjid di mana Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala ketika itu tengah melakukan i'tikaf, beribadah.
Dan itulah kebiasaan. Lalu kemudian ditanyalah kepada masyarakat, betul ke ini Imam Hasan Al-Basri? Betul lah. Lalu kemudian disampaikanlah surat itu. Sayyidina Hasan Al-Basri tak nak sentuh surat itu. Nah, seperti itulah cerita dia. Lalu kemudian dibaca dan dibalas surat itu dengan nasihat yang tegas. Seperti itulah adab seorang guru di hadapan muridnya yang telah berjaya dan juga memperoleh jawatan yang paling tinggi di sebuah negara. Nah, itu adab guru kepada murid dia. Jadi bukan hanya setakat murid yang kita tuntut kena beradab kepada guru. Guru pun wajib beradab kepada murid-muridnya. Menerusi apa yang disebutkan oleh Sayyidil Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam kitab itu, Sayyidil Imam An-Nawawi menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban beradab sama ada bagi seorang guru ataupun murid. Jadi adab itu bukan hanya setakat diperintahkan ke atas murid saja, tapi juga ke atas guru. Demikian juga Sayyidil Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala di dalam kitab Minhajul Muta'allim yang dah kami baca daurahkan berulang-ulang kali. Demikian juga dalam kitab Adabus Sami' yang kami daurahkan juga bersama para pelajar. Apa adab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada Sayyidina Hasan Al-Basri? Mencarilah. Mengirim surat dan lain sebagainya. Dan itulah surat yang disebutkan tadi. Jadi guru ini, murid ini, dia akan nampak kesejatian dia sebagai seorang murid ketika mana dia telah berjaya dan ada jawatan, pangkat dan jawatan. Kalaulah sekiranya dia tetap mampu untuk menjaga dan juga memelihara adab dan maruah guru dia semasa dia telah berjaya, dah ada dia pangkat dan jawatan, maknanya dia adalah murid sejati. Maknanya dia telah berjaya dalam pentarbiyah. Tapi kalau sekiranya sikap dan sifat dia berubah, walaupun dah belajar tasawuf bertarekat dah, maknanya dia gagal lah. Itu tanda yang dia gagal. Tanda yang dia gagal, murid yang gagal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah di antara murid rapat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri yang berjaya dalam pentarbiyahan. Seperti mana berjayanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sebab Sayyidah Rabi'atul Adawiyah adalah di antara murid rapat kepada Sayyidil Imam Hasan Al-Basri. Hebat kan murid-murid daripada Sayyidil Imam Hasan Al-Basri. Orang kata semuanya menjadilah. Sebab apa? Kehebatan guru. Guru yang tetap istiqomah di jalan yang lurus, tidak mencari kepentingan ataupun mencari maslahat kepada murid-murid dia. Bila mana guru ini mengajar dan keikhlasan hati dengan keistiqomahan, lalu kemudian dengan kejujuran, maka murid-murid dia akan menjadi. Walaupun orang kata murid-murid dia ini nakal-nakal lah, insya Allah jadi juga. Walaupun ada kalanya berjaya 100% dan terkadang-kadang juga hanya setakat 50% ke 70%. Tapi menjadilah. Jadi dia terpulang kepada guru juga sebenarnya. Ingatkan mudah kan nak jadi guru. Nak jadi guru, apatah lagi guru mursyid, dia kena memiliki dan menjiwai 4 sifat wajib yang ada pada para nabi. Apa dia sifat wajib bagi para nabi pelajar? Ada siddiq, fatona, amanah, dan tabligh. 4 sifat wajib bagi para nabi itu wajib kena wujud dan zahir pada para pewaris nabi dan rasul. Wajib kena wujud. Ada jujur, ada siddiq kan, siddiq, amanah, fatona, dan juga tabligh. 4 sifat wajib bagi para nabi itu mesti wujud pada para pewaris baginda Rasulullah SAW dari golongan
para ulama dan para aulia, apatah lagi para aulia. Salah satu di antara 4 sifat wajib ke atas para nabi tak nampak dan tak zahir pada para ulama ataupun para aulia, maknanya para ulama dan para aulia itu belum sampai lagi kepada peringkat wirasatun nabawiyah, pewaris baginda Rasulullah, ataupun al-warisul Muhammadi. Tengoklah macam mana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiah para sahabat. Ada Nuaiman kalau tak silap, nama seorang sahabat yang degil nakal lah, menjadi juga. Ya, kan? Demikian juga sahabat-sahabat yang lain menjadi juga. Sebab apa? Yang mentarbiah adalah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kesempurnaan 4 sifat para nabi dan rasul. Demikian juga para aulia macam itu, para mursyid macam itu. Bila mana mursyid ini lengkap sifat-sifat yang disebutkan tadi dalam dirinya, senakal dan sedegil apapun murid dia, selagi mana murid itu tetap istiqomah lah, tak lari, ya, tak berhenti, akan menjadi. Nah, Sayyidina Mutrih bin Abdullah menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebagai berikut. Adapun kemudian, maka dunia itu sesungguhnya negeri siksaan, dan untuk dunia dikumpulkan oleh orang tidak berakal. Dengan dunia tertipu orang tidak mempunyai ilmu, maka hendaklah engkau dalam dunia itu, wahai Amirul Mukminin, seperti orang yang mengubati lukanya. Ia bersabar atas bersangatan pedihnya ubat kerana ia takut dari akibatnya penyakit. nah. Jadi bagi para aulia dan orang-orang soleh, para ulama, dunia ini darul ibtila, kata para ulama, darul ibtila. Tempat di mana kita senantiasa diuji dan dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat di mana kita tidak boleh merasa seronok kepada dunia dan seluruh isinya. Bila mana kita dah merasa seronok dengan dunia dan seluruh isinya ataupun separuh daripada isi dunia, maka itulah yang menjadi asbab beratnya keadaan nazak seseorang. Jadi roh ini, hati ini, bila mana dia telah takluk, telah bergantung, ataupun telah mencintai, merasa seronok dengan dunia dan seluruh isinya, maka bila mana telah sampai masa intiqal, nak pergi daripada dunia ke akhirat ataupun ke alam barzakh, ketika itulah nyawa itu akan ditarik daripada jasad seseorang dalam keadaan tersekat-sekat. Tarik sikit, dia ada perlawanan. Apa yang menyebabkan nyawa itu atau ruh itu ada perlawanan? Sebab kecintaan dia kepada dunia. Dia tak nak meninggalkan dunia ini. Dia tak siap lagi, tak sedia lagi untuk meninggalkan seluruh apa yang dia miliki kat dunia ini. Seperti itulah keadaan seseorang di penghujung hayat. Kata para ulama, mudah atau sukarnya proses sakratul maut seseorang, dia terpulang kepada keadaan hati dia. Seseorang yang banyak mencintai dunia, maka na'udzubillahi min dzalik, nyawa ketika mana ditarik daripada jasad itu ditarik dengan paksa. Sebab ada perlawanan. Dia melawan, dia tak nak pergi daripada dunia ini. Adapun hati yang bersih daripada cinta kepada dunia, lalu kemudian penuh dengan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda, sesuatu yang paling dinantikan dan diharapkan adalah sakratul maut. Dia sangat merindui sakratul maut. Dia tak sabar nak tunggu malakul maut. Dia nampak je malakul maut, kalau boleh terus lompat aja. Sebelum malakul maut itu merenggut ataupun mencabut nyawa dia, dia nak lepaskan nyawa dia dulu. Ya, lebih awal dibandingkan dibandingkan malaikat maut yang nak mencabut nyawa dia. Sebab apa? Tak sabar nak jumpa dengan kekasih dia, yaitu Allah Subhanahu. Seumpama seseorang yang dah lama dah tak jumpa ibu dan ayah dia kan, dah 20 tahun dan lain sebagainya. Belum lagi dia balik kampung, ruh dia, perasaan dia, fikiran dia dah kat kampung dah. Walaupun jasad dia masih dekat bandar. Belum lagi kereta parking,
dia nak lompat dah, nak jumpa emak dia, ayah dia, seperti itulah. Malah lebih dibandingkan itu. Hati para aulia ketika sakratul maut seperti itulah. Disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat bahwa hati orang-orang yang beriman kepada Allah dari golongan para ulama, para aulia, orang-orang saleh, ketika nyawa dia dicabut, dia seumpama menarik ataupun mencabut dia sehelai rambut daripada adonan kue, daripada tepung lah istilah kita. Tak ada sekatan langsung. Tak ada sekatan langsung. Malah mohon maaf ini mungkin agak bahasa tak elok sikit. Jadi macam ni. Para aulia ni orang-orang soleh lah, ahli ma'rifat. Hidup kat dunia ini, mohon maaf lah, seumpama orang yang sakit perut, yang nak membuang. Orang sakit perut nak membuang. Tak selesa kan? Betul ke para jamaah? Kita sakit perut nak membuang, boleh tidur ke? Tak boleh lah. Tak boleh. Tak selesa. Apa yang membuat dia bahagia dan gembira? Satu je. Kalau kita nak bagi pilihan, nak membuang ke atau saya bagi duit 1 juta. 1 juta ringgit lah. Bukan 1 juta rupiah. Ya, 2 pilihan. Nak membuang ataupun nak ambil 1 juta ringgit ni. Dia mesti tanpa berfikir cakap, nak membuang lah. Dengan syarat, Anda ambil duit 1 juta ringgit tapi tak boleh membuang selama-lamanya. Memang menderita lah kan. Menderita. Sesuatu yang paling membahagiakan seseorang yang sakit perut nak membuang itu adalah pergi tandas lah. Membuang kotoran. Seperti itu jugalah keadaan sakratul maut bagi para aulia. Dia orang tak selesa dengan dunia. Bila mana nyawa dicabut, itu seumpama, mohon maaf lah, seumpama orang yang tengah membuang. Lega, alhamdulillah. Kalau kita dah boleh macam tu, insya-Allah maknanya itu tanda yang diri seseorang telah soleh. Paham tak para jamaah sekalian? Faham Ustaz, insya-Allah. Nak lega membuang ke atau nak tetap menahan sakit? Buang. Membuang. Seperti itulah kita kat dunia ni. Allah. Maka nampaklah hikmah mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Dia tak selesa. Akhirat dia membuat dia selesa. Wa jannatul kafir. Dan syurga bagi orang yang tidak beriman. Jangan sebut kafir, tahu. TikTok ini sensitif sangat. Dan syurga bagi orang yang tidak beriman. Seperti itulah. Kalau kita rasa masih rasa seronok kat dunia ini, dia hidup dengan umur yang panjang kat dunia ini, maknanya paham-pahamlah. Cinta kepada dunia itu masih kuat lagi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Uda bin Artah sebagai berikut. Adapun kemudian, maka dunia itu sesungguhnya musuh wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Adapun wali-wali Allah, maka dunia itu membuat mereka kelam kabut. Adapun musuh-musuh Allah, maka dunia itu menipu mereka. Itulah pandangan para aulia dan orang soleh kepada dunia. Dipandang sebagai musuh. Dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan diri mereka. Sebab itulah mereka senantiasa bersikap zuhud kepada dunia. Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada
pula surat kepada sebagian pegawai-pegawainya sebagai berikut. Adapun kemudian, maka sesungguhnya memungkinkan engkau mampu membuat zalim kepada hamba-hamba Allah, maka apabila engkau bercita-cita berbuat zalim terhadap seseorang, maka ingatlah akan kekuasaan Allah atas engkau. Dan ketahuilah bahawa engkau yang tidak datang sedikit pun kepada manusia, melainkan sedikit itu hilang dari mereka dan kekal atas diri engkau. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengambil untuk orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Wassalam. Masya Allah. Nasihat seorang pemimpin kepada bawahan dia, kepada kaki tangan dia. Dalam bahasa Melayu kaki tangan. Kalau kita bawahan, tegas. Wahai para pekerja saya, ittaqullah. Macam itu. Takutlah kalian kepada Allah. Buat tugas betul-betul. Jangan sembelih. Jangan menzalimi, jangan ambil rasuah, jangan buat ini, janganlah khianat negara. Macam itulah. Seorang pemimpin kena tegas macam itu. Tapi sebelum dia cakap macam itu, kaki tangan dia kepada bawahan dia kena buat dulu lah. Barulah apa yang disampaikan itu berkesan. Tapi kalau dia sampaikan macam itu, tapi dia pula yang melanggar, masyarakat akan cakap, oke, tak apalah, nasihat itu untuk anda saja. Untuk anda saja, tak perlu sampaikan kepada anda. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Mulakanlah dengan diri sendiri dulu, baru kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Seorang pemimpin yang tegas, dia kena senantiasa peringatkan kepada bawahan dia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebab seorang pemimpin ini, di samping kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar, tapi resiko dia sangat besar juga. Sebab kesilapan dan pelanggaran ataupun kezaliman yang dilakukan oleh bawahan dia di akhirat nanti, dia akan pertanggungjawabkan. Misal katalah seorang presiden, dia biarkan kaki tangan itu maknanya dia biarkan bawahan dia, menteri dia, dan lain sebagainya, melakukan kezaliman tanpa diberi teguran ataupun nasihat peringatan yang kuat, yang tegas. Di akhirat nanti, yang disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat kaki tangan ataupun dia bawahan yang melakukan kezaliman tuh. Mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban ke atas pemimpin dia, sama ada presiden ke, perdana menteri ke, raja ke, sultan dan lain sebagainya. Oleh yang demikian, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini senantiasa mengingatkan para pekerja beliau, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, kata beliau, doa daripada orang-orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Tak ada pendinding antara doa yang disampaikan oleh orang-orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan pernah mendindingnya. Mesti Allah kabulkan. Sekali aja rakyat jelata menjerit dengan hati dia sebab terzalimi, habislah. Jadi besar sangatlah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sama ada pemimpin dalam sebuah negara, ataupun dalam sebuah community, ataupun dalam sebuah organisasi, ataupun dalam sebuah rumah tangga, berat sangat. Sebab dia bertanggung jawab ke atas seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata baginda sallallahu. Oleh demikian, kena hati-hatilah. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada kita. Ketegasan kepada bawahan. Ketegasan kepada orang-orang yang dipimpin. Ingatkan mereka. Jangan bagi sokongan. Jangan pula mentang-mentang karyawan kita, lalu kemudian bila mana melakukan pelanggaran, kita buat tak tahu je. Malah terkadang-kadang kita pula yang memberi sokongan dan perlindungan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah, berat jadi pemimpin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memelihara dan menjaga para pemimpin kita. Senantiasa memberi hidayah dan taufik serta kekuatan
agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban mereka seperti mana yang dikehendaki dan diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan Ustaz, kita pula ada soalan Ustaz, boleh saya baca? boleh. Ustaz rasa roh tak sabar nak keluar itu adalah rasa peribadi? Rasa apa dia? Rasa peribadi. Betul, rasa yang dirasai, suasana hati yang dirasai oleh para aulia, orang-orang soleh. Tak sabar nak mati lah istilah kita. Tak sabar. Tak sabar nak meninggalkan dunia. Orang-orang soleh macam itu. Adapun orang-orang yang lalai daripada Allah, orang yang banyak dosa, apa yang diorang buat? Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, 1000 tahun lagi ya Allah. Itulah yang diorang buat. Sebab takut mati. Orang yang takut mati itu tanda iman tak sempurna. Paham tak? Para jamaah takut mati kan? Para jamaah takut. Oh, maknanya iman kita belum sempurna lagi. Orang yang imannya sempurna, tauhid dan ma'rifatnya kepada Allah telah sempurna, sesuatu yang paling dinanti dan dirindui adalah kematian. Tapi tak boleh pula dia cakap kepada jamaah dia, wahai para jamaahku, aku nak teringin sangat mati dah ni, rindu sangat. Itu riak lah pula. Tapi dalam jiwa mereka, para aulia ini, sesuatu yang paling didambakan dan paling diharap serta diingini adalah kematian. Sebab kematian itulah yang menjadi pintu kepada perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Seorang hamba dengan Tuhan. Hari itu kan kita dah baca dalam kitab Isya ini. Satu di antara tanda yang seseorang itu imannya tidak sempurna dan ada sifat fasik dalam diri dia adalah sifat fasik dan munafik. Adalah bila mana dia takut mati. Takut mati. Udah takut mati kan? Pelajar takut mati kan? Masih takut lagi. Oh, maknanya kena banyakkan belajar dan juga tingkatkan kualiti keimanan dan juga ketakwaan kita pada Allah. Takut sebab rasa amal ibadat dan dosa banyak, Ustaz. Itulah maknanya, memang maknanya itu tanda yang iman kita belum sempurna. Ini Ustaz ni asyik tanya jamaah dia aja. Bila Ustaz tanya diri sendiri, Ustaz takut mati? Oh, takut sangat lah. Tak makan, tak puas hati lagi melancong ke sana kemari kan. Takutlah sebab iman kita masih rapuh lagi. Ustaz, boleh tolong ingatkan tentang daurah. 9 hari saja lagi daurah menyelami daurah. InsyaAllah daurah menyelami hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam bagi memantapkan tauhid kita dari sudut nubuat. Baki 9 hari je lagi. Baki 9 hari je lagi. 20 dan 23 Agustus inilah. Bagi para jamaah yang nak menyertai, nak join, bolehlah mendaftar melalui Puan Maryam. Sama juga jamaah kita kat TikTok ni, sesiapa di antara para jamaah yang nak menyertai daurah menyelami hakikat baginda Rasulullah SAW bagi memantapkan tauhid kita dari sudut nubuat, nanti boleh berhubung dengan Puan Maryam. Nanti Puan Maryam boleh letak nomor telefon ke apa dia? Nomor telefon. Nah. Ustaz, boleh tanya satu soalan mengenai Tiflul Ma'ni tadi, masa Ustaz cakap tadi. Tiflul Ma'ani. Boleh Puan Zalina ni memang rasa keinginan tahuan beliau terlalu dalam. Tapi itulah, tak boleh ikut ke Bogor, tak apa. Boleh tak saya kata, sebab bila Ustaz kata tadi roh kepada roh, boleh saya katakan bahawa seorang anak yang di dalam perut ibu tu seperti itu? Dan bila dia keluar tu adalah seperti kita membina satu madat? Ya, tiflul yang digunakan oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perkataan tiflul itu kan baby kan. Allah. Jadi tiflul ma'ani itu seumpama baby yang baru dilahirkan ke dunia ini, seumpama aja.
Lalu kemudian rahim daripada ibu dia itu adalah, mohon maaf, ini istilah aja yang mungkin agak sedikit tinggi. Rahim ya, daripada tiflul ma'ani itu dipanggil ya, alamul qudrah namanya. Okay. Alamul qudrah ataupun alamul lahut, istilah aja. Di mana disitulah semua tiflul ma'ani yang wujud berasal. Asal dia adalah alamul qudrah. Kita semua sebenarnya berasal daripada tempat itu. Pada mulanya kita adalah tiflul ma'ani. Ketika mana kita masih lagi berada di alamul arwah ataupun alamul qudrah. Tapi bila mana kita terlahir jika dunia ini dah tercemari oleh jasad mula-mula. Terkongkong oleh jasad. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap baby yang dilahirkan ya, ke dunia ini pada mulanya suci dari sudut fitrah dia. Tapi ibu dan ayah dialah yang menyebabkan dia berperangai orang yang bukan Islam. Tak perlu sebut nama, sebab kita live ke TikTok ini, TikTok sensitif sangat. Nah. Jadi tugas kita hidup di dunia bersyariat nih, dengan syariat nih. Tugas kita hidup di dunia ini lalu kemudian kewajiban kita untuk mengamalkan syariat. Matlamat dia satu aja sebenarnya, nak kembali kepada keadaan kita seperti mana ketika mana kita masih lagi berada pada alamul qudrah dalam rupa tiflul ma'ani. Paham tak? Ya, faham. InsyaAllah. Itu yang perlu kita cari, mengembalikan diri kita kepada asal kita. Apa dia? Tiflul ma'ani. Kalau istilah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, fitrah lah. Al-fitratu zakiyah, fitrah kesucian. Kalau istilah Sayyid Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tiflul ma'ani. Nah, cari tiflul ma'ani kita. Jadi nanti para jamaah sekalian kalau dah paham kan istilah tiflul ma'ani ini, kalau nanti baca kitab-kitab Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tinggi-tinggi akan jumpa lah. Di antaranya dalam kitab Sirrul Asrar, wa Mazharul Anwar, wa ma yahtaju ilaihil abrar. Demikian juga dalam tafsir ya Al-Jilani, dipakai istilah itu. Sebab itulah kalau nak baca tafsir Al-Jilani tapi belum memahami dan juga belum membaca kitab-kitab yang lain, dia tak akan boleh faham istilah-istilah yang digunakan pakai oleh Sayyid Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Tafsir Al-Jilani. Moga-moga lah suatu masa nanti boleh kita baca tafsir. InsyaAllah. Ada semua, ada jamaah tafsir Al-Jilani. Ada. Tafsir tadi. Ada. Ada berapa orang yang punya tafsir Al-Jilani? Kalau ada yang tak punya lagi, saya boleh pesankan daripada Jakarta, insya-Allah. Sebab yang cetak, yang bertanggung jawab untuk mencetak dan juga menjual daripada tafsir itu adalah ahbab kita. Sahabat saya, Ustadz Hadari nama dia. Esok ni saya ke Jakarta 24 hari bulan ini, nanti insya Allah akan berhubung dengan beliau untuk urusan kitab. Macam itu. Ustaz nak tanya lagi Ustaz pasal ni, kita istilah tasawuf ni kita kena baca faham dengan hafal Ustaz, sebab dia susah juga istilah tasawuf ni tau. Tak perlu hafal pun, janji kita faham dia. Nanti kalau kita dah faham lalu kemudian kita dengar sebuah istilah, boleh kita rujuk kepada kitab. Okey. Itu satu di antara tujuan mengapa saya menterjemah. Tolong ambilkan istilah-istilah tasawuf. Ya. Menterjemah paling atas. Menterjemah kitab istilah-istilah tasawuf itu untuk memudahkan sesiapapun yang nak menyelami ilmu tasawuf. Kalau dia tak faham tentang istilah-istilah tasawuf, tak boleh faham ilmu kitab-kitab tasawuf. Nih, kitab ni saja saya susun. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami
ilmu tasawuf yang sebenar. Kalau kita tak faham nih, tak pernah baca nih, macam mana nak faham bahasa para aulia di dalam kitab-kitab tasawuf mereka. Nah, ini di antara kitab yang saya terjemah 2 kali dah. Nah, 2 kali saya terjemah. Mula-mula saya terjemah kitab ini pada tahun 2011. Dah siap dah terjemah tu. Saya letak kat laptop, kita letak kat laptop tu nak curi. Hilang. File dia hilang. Lalu kemudian ya, dengan nasihat daripada Sayyidi Syekh Rahimuddin ya, kepada saya untuk menerjemahkan ulang kitab ini. Saya terjemah balik pada tahun 2017 saya terjemah kembali dengan bahasa yang memang sangat rumit ya, sangat sukar, tapi kena coba juga. Dan yang mengedit bahasa dia ke dalam bahasa Melayu ini 4 orang. 1 orang tak berjaya sebab pening kepala, baru buka muka surat yang pertama, dia cakap, "Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Saya menyerah," kata dia. Okey, tak apa. Lalu kemudian saya cari orang lain. Pensyarah dan pakar bahasa Melayu, mohon maaf tak perlu sebut dia. UKM. Seorang pakar bahasa Melayu kat UKM. Saya bagi 1 muka surat aja. Lepas tu dia cakap, "Ustaz, saya menyerah, tak sanggup Ustaz." Tak apa. Saya bagi balik file Ustaz, tapi bayar apa yang saya dah edit 1 muka surat. Saya cakap okey lah. Lalu kemudian seorang pula, saya tak perlu sebut nama, ahbab kita, menyerah juga. Oh, berat sangat. Lalu kemudian ada seorang ahbab lagi, dia coba, dan memang ahbab kita, dah lama bermulazamah dan Maulana Syekh Yusuf. Alhamdulillah beliau berjaya, tapi bahasa itu masih agak sedikit kurang halus, perlu diperhalusi. Lalu kemudian saya jumpalah dengan Tuan Haji nih, Masya Allah. Beliau adalah seorang pakar bahasa Melayu yang diiktiraf di Malaysia, Haji Zainal Abidin bin Usman. Kebetulan Tuan Haji ini adalah mertua kepada salah seorang ahbab kita daripada Ampang. Saya tak pernah jumpa pun beliau. Saya minta nomor WhatsApp beliau, lalu kemudian saya berhubung dan beliau kata insya Allah Ustaz, kita akan bantu, dan saya pun bercadang memang nak berkhidmat untuk ya, agama. Saya bagilah. Alhamdulillah, rupanya beliaulah yang berjaya. Baru kita cetak. Sama juga nak memperhalusi bahasa gerbang meraih cinta ilahi itu beliau. Jadi bukan mudah nak menerjemahkan kitab-kitab tasawuf ini. Saya terjemah kitab ini sekejap je, tapi nak semak balik itu ambil masa. Berulang kali baca, saya rasa tak yakin. Tengok lagi kitab asal dia, kita tak nak satu perkataan pun yang lari daripada makna yang sebenar. Alhamdulillah, dah siap. Dan kitab ini tidak dijual bebas. Sebab apa? Dia nak faham kitab ini kena bertalaki. Tak boleh baca seorang-seorang. Kecuali kalau dah pernah baca bertalaki, lalu kemudian dia baca, tak ada masalah. Alhamdulillah. Di antara kitab yang paling berat untuk diterjemah. Nah, seperti itu juga lah. Nah, baca kitab tafsir Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan mudah. Nah, setiap orang yang nak baca tafsir itu, dia kena menguasai istilah-istilah yang digunakan pakai oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tasawuf. Dan nak faham tu kena bertalaki dan ada kerohanian lah. Dia kena baca kitab-kitab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan saya tak jumpa lagi kitab khas yang menghimpunkan istilah-istilah tasawuf yang digunakan pakai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada orang yang mampu menghimpun itu memang hebat lah. Dia akan menjadi kamus istilah tasawuf khas bagi kitab-kitab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi saya tak jumpa lagi kitab. Kalau boleh jumpa, kita terjemah itu akan memudahkan kita untuk memahami seluruh kitab-kitab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham tak para jamaah sekalian?
Ya, faham, insyaAllah. Moga-moga lah Allah bagi peluang kepada kita untuk membaca kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi entah bila. Entah bila. Sebab tafsir Al-Munir pun baru mula lagi. Bagi para jamaah, yang dah ada kitab tafsir itu simpan dulu. Simpan dulu, insya Allah mungkin 10 ke 20 tahun hadapan ada masa bolehlah kita baca. Saya rasa yang itu tak boleh buat. Tak boleh buat kat TikTok. Saya rasa yang itu tak boleh buat TikTok, Ustaz. Boleh. Dia kena pengajian Zoom saja sebab terlalu tinggi. Tak boleh, saya pun memang tak akan baca kat TikTok itu. Dia akan jadi fitnah. Kalau sekiranya ada masa, kalau ada di antara para jamaah yang nak mengaji khas, ini khas. Sebenarnya bolehlah kita muzakarahkan, tapi itulah kena susun jadwal, tengok masa. Kalau dia jadwal yang mengikat, mungkin saya tak boleh sebab dah penuh sangat. Tapi kalau tengok keluangan masa saya santai-santai baca sikit, mungkin boleh lah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, dan saya ingatkan kembali berkenaan dengan daurah menyelami hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan kita laksanakan pada 22 sampai 20 dan 23 di Ogos nih, insyaallah. Para jamaah yang belum daftar itu sepatutnya daftarlah dulu. Dan kitab sikit je lagi. Yang belum ada kitab masih ada lagi, insyaallah kitab dalam 20 rasanya. Tapi tak sampai 20 ke sebab dah hantar beberapa puluh. Jadi masih ada lagi masa, dan kita akan membahas tentang kunci-kunci inti berkenaan dengan hakikat Muhammadiyah, insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Dan alhamdulillah sukacita disampaikan tiket daurah kita ke Bogor telah pun settle semua, siap dah. Pihak travel dah ucapkan terima kasih, dan insyaallah seterusnya yang pihak travel nak uruskan itu adalah hotel dan juga seluruh apa yang berhubung kait dengan perjalanan kita. Jadi bagi para jamaah yang belum melunasi bayaran daripada keberangkatan kita untuk daurah ke Bogor itu,